Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat bercuti di hujung minggu. Ramai peminat berasa hampa dan kecewa apabila Malaysia tidak mempunyai wakil dalam kejuaraan motosikal dunia musim depan. Sekejap saja masa berlalu ya. Tahun lepas kita ada 3 orang pelumba iaitu Hafiz Syarin Abdullah, Khairul Idham Pawi dan Kasma Daniel Kasmayuddin. Tapi tahun depan tiada lagi aksi pelumba negara di kejuaraan dunia. Semuanya berubah dalam sekelip mata. Timbul persoalan kenapa keadaan ini boleh berlaku, di mana silapnya dan apakah yang perlu dilakukan supaya keberadaan pelumba negara di kejuaraan dunia boleh berterusan sama seperti pelumba Sepanyol dan Itali. Untuk itu, Lualita menemu bual legenda motosikal Kap Perit Negara, saudara Wazi Abdul Hamid yang selama ini banyak melontarkan pandangan dan kritikan demi kemajuan sukan permotoran, khususnya lumba motosikal di negara ini. Walaupun sibuk mengendalikan kelas latihan untuk marshal perlumbaan di Kuantan, Pahang, beliau masih sempat meluangkan masa untuk berkongsi pandangan dengan Lualita. Dalam temu bual yang dibuat menerusi panggilan telefon itu, Wazi meminta semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, badan bertanggungjawab dan pemain industri dalam sukan permotoran negara duduk semeja bagi berbincang untuk melihat dan menangani kebincangan yang ada sekarang. Beliau berkata perubahan secara holistik perlu dibuat ke atas sistem sukan permotoran negara. Halo bang. Halo brother. Okey, soalan dia yang pertama tahun depan ni kira episod hitam lah dalam sukan lumba motosikal kita. Sejak 2009 sampai 2000 tahun ni kita ada pelumba, tapi tahun depan tak ada kan. Okay. Jadi sebagai orang lama lah abang ni, sebagai legend Kap Perit kat Malaysia ni, apa perasaan abang lah? Perasaan? Perasaan abang. Kecewa, ramai peminat kecewa. Abang macam mana? Saya ada rasa kecewa. Saya ada rasa gundah gulana. Saya pun ada rasa sedih. Dan saya pun ada rasa gembira jugalah. Gembira sebab apa tu bang? Sebab sebabnya saya rasa inilah hasil yang terjadi di atas sumbangan semua pihak. Yang so-callnya sebagai apa? Pihak-pihak yang terlibat dan sebagainya. Kerana apa? Saya ada berkongsi dan pernah bersama-sama lah, tak banyak mana pun. Contohnya memberikan pendapat tentang bagaimana kelestarian ni boleh dijadikan satu kenyataan. Tetapi perkara ni tidak diambil pertimbangan yang sewajarnya. Jadi hasil yang berlaku sekarang ni sekurang-kurangnya bagi pendapat saya dari sudut positifnya ialah supaya everybody kena ada wake up call to think that okay, kita kena plan sesuatu yang lebih bersifat lestari, lebih bersifat menyukuh passion dan yang penting dapat memberi impact yang menyeluruh kepada semua pihak. Masalah tajaan antara isu utama lah yang sering dibangkitkan oleh pelumba kita. Kita ada banyak syarikat GLC, syarikat-syarikat besar, tapi kita masih terlalu bergantung kepada Petronas lah. Jadi kenapa syarikat-syarikat korporat di Malaysia ni kurang berminat ataupun tidak berminat nak menaja pelumba negara bang? Saya melihat daripada perspektif berbeza. Saya rasa bukan sekadar kelemahan ataupun syarikat tidak ingin menyumbang ataupun menaja, tapi ada kelemahan dari sudut kita sendiri. Kerana kita gagal untuk meyakinkan syarikat impact yang syarikat boleh perolehi. Pelumba pun kadang-kadang kita banyak juga bersifat kepentingan diri sendiri. Kita berlumba atas dasar inisiatif kita nak berlumba, tapi kita lupa that kita sepatutnya meletakkan kepentingan yang lain yang lebih utama. Kadang-kadang kita rasakan nak syarikat saja, tapi kita tak jadi produk yang baik. Kita gagal menunjukkan dari segi profesionalisme kita. Jadi saya rasa ini yang berlaku. Kerana bila mengharapkan tajaan ada ROI. Jadi saya rasa wake up call yang saya katakan ni sebenarnya yang menjadi yang macam ni bukan sekadar penganjuran, penaja, tetapi pasukan sendiri, rider sendiri yang menjadi penyumbang juga kepada semua ni berlaku. Dia saya melihat kepada the holistic concept. Bukan sekadar penaja, tapi the whole system kena diperbaiki. Kena revamp balik lah. Nak buat reformasi balik. Reform. Yes. Kita kena reform. The whole system. Bukan penaja saja. Bukan syarikat saja. Sebab kita tengok sejak 1980-an dah ada macam-macam program. Shell lah, Petronas lah kan, Marlboro lah kan. Tapi sekarang ni dah macam
Abang rasa perlu revamp balik lah. Perlu reform balik lah. Ada benda yang tak kena lah. Dia kata, dulu Marlboro datang. Marlboro syarikat international. Apa yang dia buat? Dia nak menyumbang, dia nak membantu. Dia nampak dah idea tu. Tetapi dia orang Mat Salleh dah nampak lama dah. Kita pun letak lama tu. Sekarang ni disambung oleh syarikat Petronas contohnya kan. Sekarang ni konsepnya dulu Shell mulakan. Last 18-an. Okey. Kita mulakan dengan penajaan mencari juara. Lepas tu kita mulakan dengan penajaan mencari impian. Lepas tu sebagainya. Lepas tu kalau boleh benda ni bila kita dah, dia akan berubah mengikut kehendak semasa. Sekarang dia dah ada sana. Kepentingan dah ada sana. So what's next sepatutnya? Kita mantap kelas trian tu. Tetapi kita rasa penaja. Kita put on weight kat sana je. Tapi yang kita ni rider ke semua ni apa kita buat? Untuk memastikan penaja tu terus menerus menaja. That's why saya kata saya tak menyalahkan pelumba saya. Tapi saya kata the system tu. Komponen system tu. So benda ni kadang orang tak nampak. Macam contoh kita katalah adakah perlumbaan kerana pelumba saya menang pasukan? Tak. Sistem itu betul tak? Yalah. Pasukan menang, pertama dia ada financial. Yang kedua dia ada pengurusan dia. Yang ketiga dia ada team dia. Yang keempat baru rider. Yalah. Komunikasi antara rider dengan pasukan, understanding antara penaja dengan pengurusan, lepas tu understanding dengan developer engine dengan semua ni. Lepas tu penaja punya mileage, ni semua penyumbang. Kita tersilap tahun tu. Kita fikir you bagi motor laju saya boleh menang. Semua orang nak macam tu. Yalah. So ni kita salahkan. But to get a motor laju, there is a price, there is a cost. Ada media pun beberapa orang tanya saya. Tapi apa yang pihak luar yang tak tahu macam mana nak cari sumber. Dan apa yang kita komen? Kita komen berdasar kita kan punya pendapat, pandangan kita, betul tak? Betul. Dia tak komen berdasarkan expert. Dia macam tu. Ya. Saya memang expert. Saya dilahirkan dalam perlombaan, saya bekerja dengan Mat Salleh, saya pergi ke Europe. Saya cuma tak berpeluang main GP kerana usia. So benda tu bukan kata saya tak layak, tetapi saya dah melihat dan saya dibentuk oleh sistem. Bila saya balik Malaysia, apa yang saya buat sekarang ni? Saya serahkan kembali kepada masyarakat. Meaning kita ditaja. KBS bayar kita duit. Apa semangat kita kepada masyarakat untuk menunjukkan kelestarian kan? That's why rider pun kena fikir. Bukan macam Petronas. Sorry lah tu saya. Kalau rider saja sekadar pergi racing di bawah Petronas, dia balik Malaysia, adakah dia buat siasat untuk Petronas? Tak ada. Tak ada. So untung kau nak, time rugi aku nak kena tanggung. Betul? Tak macam rider Mat Salleh. Mark Marquez dengan Pedrosa datang GP Malaysia. Kami pergi buat program dengan SIC, program keselamatan and so on. Mana nampak walaupun mereka bintang ikon, mereka deliver balik kepada public. Sama macam bola punya. Kenapa kelab bola di Malaysia ni lemah nak dibandingkan dengan itu? Kelab bola dia jual, persatuan jual produk, jual tu, jual ni. So bola boleh survive. Kita nak harap orang je bagi duit. Then what happened to the business, the industry? Yalah. Saya tak nak komen rider-rider macam tu, tapi ada rider macam tu. Maksudnya apa? Nak harapkan kerajaan bagi. So what impact to the grassroots? Kita habis duit kat sana, the grassroots tak ada duit untuk apa? Siapa masuk ke GP. Bila habis rider GP tu, tak ada penapis. Itu kesalahan siapa? That's why saya kata tadi, kesalahan ialah the whole system tu ada something yang lack. Kita tak nak menukirkan salah siapa-siapa, tapi nak ceritanya, bila the whole system ada sesuatu yang tak betul, bagaimana keadaan memperbetulkan? Everybody kena sit down balik, cari mana loophole dia. Ya, macam mana sit down lah, semua bincang, cari loophole dia lah. Ya. Cadangan abang, apa salah satu cadangan abang untuk perbetulkan sistem ni? The stakeholder pertama. The stakeholder pemegang taruh dia. The stakeholder contohlah, mungkin katalah kementerian ke, association yang sepatutnya ke, logistik, SIC ke. Ni stakeholder ni. Pasal apa? Dia orang ni semua daripada kerjaan. Contohnya lah kan. Lepas tu corporate ke. Lepas tu the player ke. Everybody sit down. Mana kurang dia? Patutnya kita tak. Ni saya difahamkan. Sukan memotor ni. Yang pegang kita punya sukan memotor ni. Tah mana-mana punya orang. Yelah. Betul tak? Tah mana-mana punya.
So, what kita punya expectation? Bila Razlan dah keluar, bila tak ada dia, mati kita. Macam tu ke? Tak especially bila dia tak ada, this is the end of the world. We die. Oh, faham? Faham. Saya melihat di situ. Mungkin pandangan saya sedikit kontra, but I am born with this. Tapi apa tengok sekarang pun macam KBS lah kerajaan kan, KBS ke MAM nampak dia beri fokus kepada e-sport lah. Macam mana bang? Pandangan abang tu? Saya tak tahu apa pendapat dia orang berkenaan e-sport dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin dia kata, okay, kita perlu bangunkan dunia ni kerana e-sport. Tapi because motorcycle ataupun sukan motor, dia ada form dia sendiri. Dia ada asal dia sendiri. Mungkin tu alasan dia. Tapi itu mungkin dari sudut kerajaan melihat macam tu. Tengok abang pun ada komplain juga pasal benda ni kan dalam Facebook. Okey, macam saya kata tadi lah, saya tak sebutlah siapa kan. Saya very general. Kalau bagi pendapat saya, siapa yang rasa kebertanggungjawapan? Kalau saya cerita komplain tu, saya kata rider main handphone. Maksudnya, saya adalah nak cakap pada siapa yang makan cili, kurang-kurangnya lah kan. Rider pun ada juga sebenarnya, kebanyakannya disiplin bila main handphone ni jadi apa? Tak disiplin. Betul kan? Sekarang pula macam kata e-game semua. Saya tak nafi lah. Saya tak tahu apa perspektif kerajaan. Tapi saya rasakan sepatutnya benda ni walaupun nak utamakan benda lain pun kena, janganlah kita abaikan kan. Nak membela kereditan anak ni kelaparan contohnya lah kan. Kita kena fikir juga. Ramai peminat cakap sukan permotoran dua roda dianak tirikan di Malaysia. Pandangan abang macam mana? Saya kata ada kadang-kadang peminat cakap berdasarkan emosional. Namun kalau tanya saya, dari sudut sukan putaran dianak tirikan, dan juga apa? Logistik tak. Kita menyediakan logistik yang terbaik. Contohnya kan. Dari sudut apa? Dari sudut sumbangan. Saya rasa sukan pemotoran ni sebenarnya dia boleh stand alone because dia sangat berdaya maju, sangat berdaya saing. Because dia bagus. Lah. Dia ada chain tu. Dia ada chain rantaian ekonomi ni. Contohnya, sukan bermotor ni, tokek tayar, dia sponsor tayar supaya tayar tu boleh dibeli. So that's a chain sukan bermotor. Macam bola sepak, berapa ramai orang beli bola? Yang beli kasut bola lah, baju bola, jersey. Alah, kasut bola, jersey yang tu je. Bak motor, berapa banyak beli helmet, berapa banyak beli minyak hitam. Nampak tak? Dia beli on their own. Aksesori semua kan? Yes, that's sukan. So, that's why saya kata benda ni, pemegang taruh kena memikirkan macam mana untuk mendekatkan everybody to understand. Kalau kita katakan tentang sukan motor, okey, siapa yang pemegang taruh? KBS. KBS kena appoint the association yang betul-betul berkemampuan untuk stand benda ni. Siapa association sekarang ni? MAM. Dulu kita ada MAM, siapa yang lead dia? Saya pun tak tahu mana punya lawyer. Bukan ahli sukan. So, dia faham tak isu kita? Dia tak faham. Assistant dia siapa? Sekretari SIC. Dia pun tak faham. So, bila dia tak faham ahli sukan motor, macam mana nak cakap? Dia tak ada roh. Dia tak ada spirit untuk bercakap sukan bermotor. That's the problem. Betul tak? Betul. Sebab dia macam abang lah. Orang cakap politik lah sekarang. Dia benda sukan bermotor dah dipolitikkan. Jadi itu jadi masalah dia. Itu masalah dia. Kalau kita tengok kat Malaysia ni Racing Boy je yang menaja. Kita banyak brand lain tapi dia orang tak macam Eropah. Kalau tengok Europe, banyak brand-brand yang asli motor ni. Abang tahu tak? Racing Boy born daripada Capri bang. Sekarang industri dia sangat kaya sampai Thailand. Dia pandai mengambil kesempatan. When go to the ICL level, so dia pandai mengambil kesempatan. You see what happen? You go to Thailand, you go to Cambodia, ada Racing Boy. Beranak daripada mana? Daripada Capri. How much dia buat? Bayangkan daripada Capri. So, dia tak fikirkan tentang aku make a profit for the industry. Nampak tak the change tu? Nampak. Rantaian. Itu je. Ni satu lagi pasal satu negeri satu litar. Dia macam ni bang. Itu saya kata bila satu negeri satu litar ni, saya rasa Department of Sukan Motor di Kedah, saya pun tak tahu apa dia punya kepakaran. Dia kita melihat kepada litar ni hanya perlumbaan dan skop yang kecil. That is it lah. Perlumbaan tak kuat. But on the money side, litar ni menjadi tempat untuk orang. Macam-macam kita boleh buat. Tapi orang-orang ni tak nampak benda tu. Dia nampak racing. Kalau dia nampak perbagaikan, contoh di Dubai, litar dia ada tempat untuk geng-geng basikal waktu malam. Nampak tak? Kami pada sosial media ni. Malaysia tak bang?
Lita ni nak lomba je. Tu saya rasa tak lah. Saya pun tak tahu siapa menteri cakap macam tu. Dekat Terengganu pun ada buat malam kan. Lita Batu Buruk malam kayu bersikal kan. Boleh. Dekat Terengganu bang telah terbukti bang Dulu aktiviti merempit and so on. Bila kerajaan perhentikan, last sekali apa? Dapat mengurangkan aktiviti tu. That's a benchmark kita dah buat. Now why kita tak boleh buat kat sini? Itu saya heran. Benda ni rasa tak adalah mahal sangat. Lita bukanlah nak buat lita yang gah sangat kan. Bang. Tangkap racetrack bang. Lita sampai 15 juta pun bang. Yelah murah lah kira kan. Ikut kan mampu lah. Negeri nak buat lita. Apa hal tak mampu? Maps 350 juta bang. Contohlah perbandingan lah kan. Yelah jauh beza. Maknanya lebih dah mampu lah. 15 juta bagi kerajaan negeri tak banyak mana pun sebenarnya. Tak ada. Nak buat yang tak nak buat je. Kalau nak panggil lah. Macam kita tu dia clear lah. Panggil datang. Bang lah idea, pendapat, mana, impact, drive dia punya unjuran. Okay bang, terima kasih bang. Maaf lah kalau mengganggu bang. Tak mengganggu bang, saya seronok bang. Thank you very much. Anything give me a call, okay? Okay bang. Assalamualaikum bang. Thank you bang. Selamat.